Selamat datang ke channel Cik Genas. Kita ada masa 1 jam saja. Boleh. Boleh. Okey. Okey, terima kasih. Boleh Okey, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas kita pada hari ini. Untuk kelas kita pada hari ini, insyaAllah kita akan laksanakan aktiviti untuk semakan. Okey, semakan jawapan bagi peperiksaan pertengahan tahun 2021 yang lalu. Okey, pada minggu lepas, Alhamdulillah semua murid telah pun berjaya melaksanakan aktiviti peperiksaan bermula dengan pelajar-pelajar lama dan juga pelajar-pelajar baru. Okey, Alhamdulillah kalau sefaham saya semua pelajar telah pun selesai menduduki peperiksaan. Tiada peperiksaan ulangan. Okey, jadi untuk hari ini insyaAllah kita akan tengok kepada aktiviti saya makan. Okey, yang mana benda ni setelah saya buat survey kepada pelajar-pelajar yang baru masuk, pelajar baru ada sebahagian yang telah belajar di sekolah lama lebih daripada bab yang ke-6. Okey, jadi yang itu saya tak berapa nak risau sangat. Dia cuma ada beberapa daripada kelas-kelas tertentu, setakat yang kelas yang saya ajar lah. Okey, kelas yang saya ajar ni hanya lebih kurang 5 hingga 6 orang yang masih lagi paling tinggi dia sehingga bab 3, bab 4. Okey, jadi bab 5 pun ada sebahagian dan ada lagi yang masih belum masuk kepada bab yang ke-6. Okey, itu agak merisaukan saya sebab sepatutnya anda semua dah selesai sehingga bab 6 sebab kita dah pun memasuki bulan 7. Sepatutnya setengah tahun pembelajaran tu kita dah selesai separuh daripada topik yang sepatutnya kita belajar. Untuk yang seterusnya nanti kita akan tumpu kepada bagaimana cara untuk penyediaan kerja lapangan dan juga kita doakan agar kita semua dapat kembali ke sekolah, dan saya insyaAllah akan laksanakan juga aktiviti tahunan yang telah pun bermula pada tahun lepas, iaitu Carnival Geografi. Okey, insyaAllah kita akan teruskan yang mana anda semua diminta untuk buat satu projek, satu model untuk dipamerkan sewaktu pameran tersebut. Dan insyaAllah untuk tahun ni kita akan wajibkan semua pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey, jadi aktiviti tu akan mengambil kira awak punya PBD, pelaksanaan bilik darjah kelab. Okey, tanpa membuang masa, kita terus kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita tengok kepada soalan yang pertama. Okey, masing-masing ingat lagi tak jawapan masa periksa itu? Ataupun dah tak ingat dah? Ataupun ada yang main tembak-tembak je, tolong respon. Tak ingat dah? Tak berapa ingat. Okey, tak berapa ingat. Itulah, saya baru tanda lebih kurang 1/4. Okey, tanda 1/4 dan markah dia pelbagai. Ada yang saya terpaksa semak 2 kali semakan sebab ada berlaku pengisian jawapan yang tidak mengikut syarat yang dinyatakan pada kertas soalan. Okey, sebagai contoh, dekat soalan subjektif yang paling ramai yang gagal dapat markah disebabkan di bahagian soalan subjektif tu diminta melabelkan nama-nama, contohnya nama benua, nama lautan. Okey, soalan minta label seperti mana arahan pada soalan. Apa yang berlaku? Dia tak label, dia namakan. Okey, jadi tu banyak yang hilang markah di situ. Jadi saya tak tahulah macam mana nak
nak buat lepas ni, markah semua below dan 70. Okay, kalau ada siapa yang rasa dia buat macam tu minggu lepas tu, bersedia lah. Okay, boleh kita tengok kepada soalan yang pertama. Okay, rajah di bawah menunjukkan cara untuk menentukan sesuatu arah, okay, bagi sesuatu tempat. Okay, diberi situ ada 3, iaitu matahari dan juga bearing. Okay, X dalam rajah di atas merujuk kepada apa? Siapa nak respon? Soalan yang pertama, X merujuk kepada? Kompas Okey, boleh respon. Kompas magnetik. Kompas magnetik. Oh, bukan ketinggian Bukan kita tengok matahari duduk kat ketinggian mana tu kita dapat menentukan arah sesuatu tempat. Bukan Bukan. Okey, jadi jawapan untuk soalan 1 iaitu kompas magnetik. Okey, baik. Kita lihat kepada soalan yang kedua. Okey, bagaimanakah kedudukan matahari membantu kita menentukan arah? Okay, ini dalam tajuk bab yang pertama. Mungkin ada yang pelajar yang sempat ataupun mungkin yang dia dah belajar dekat sekolah lama. Mungkin cikgu awak dah ajar benda ni. Saya tak pastilah awak ingat lagi ataupun tidak. Okey, bagaimana kita nak menentukan kedudukan matahari untuk menentukan arah? Berpandukan matahari macam mana? Macam mana kita nak tentukan? Siapa nak respon? Matahari Matahari timur dan terbenam di barat. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Betul hari-hari memang macam tu. Ya. Okay? Ya. Okay, jadi matahari akan terbit di arah timur dan terbenam di arah barat. Oleh sebab itu, kedudukan kita di Malaysia, kita akan menerima matahari terlebih dahulu berbanding dengan kedudukan sekiranya kita berada di negara India, kita berada di Afrika, kita berada di negara Eropah dan juga Amerika. Okay? Sebab kita kedudukan Malaysia berada di sebelah timur. Sebelah timur kedudukan globe ataupun kedudukan bumi. Seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni. Ya, betul tu Muhaimin. Okay, seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni, kita kata negeri Jepun merupakan negeri matahari terbit. Kenapa kita katakan Jepun itu negara matahari terbit? Sebab kedudukan negara Jepun berada di arah timur bumi, di arah timur globe. Jadi sebab itu matahari akan kita dapat kaitkan dengan munculnya matahari di arah terbit di arah timur itu. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok kepada soalan yang ketiga. Okey, ini berdasarkan berpandukan tajuk bab yang ke berapa ni? Siapa nak respon? Ni tajuk bab berapa ni? Kedua. Yang kedua, iaitu arah. Yang kedudukan, betul. Okey, berpandukan peta. Ni peta lakar biasa je ni. Okey, peta lakar. Dia kata arah rumah Devi dari Bukit Emas. Okey, dia tanya rumah Devi dari Bukit Emas. Okey, jadi maknanya titik rujukan kita bermula di mana? Siapa nak respon? Bukit Emas. Bukit Emas. Ya, betul. Okey, tepat sekali. Jadi titik rujukan dia ialah dia bermula dari arah Bukit Emas. Dia nak cari rumah siapa? Dia nak cari rumah Devi. Okey, di manakah arah kedudukan rumah Devi? Barat Daya. Jadi kita gunakan konsep meletakkan arah mata angin. Okey, kita letakkan arah mata angin di kedudukan Bukit Emas. Lepas tu kita tentukan ke manakah arah yang diminta. Okey, jadi dalam soalan ni dia minta kita lihat ke arah rumah Devi. Jadi rumah Devi berada pada kedudukan barat daya peta. Okey, jadi soalan 1 jawapan dia C. Boleh Okey, kita lihat kepada soalan yang keempat. Yang ini saya tak pasti ni ramai yang betul ataupun tidak ni. Nanti saya semak balik jawapan tu. Okay, kita tengok soalan yang keempat. Berpandukan kedudukan. Berpandukan kedudukan.
pada gambar rajah ni dinyatakan sudut, okey, sudut untuk menentukan kedudukan titik rujukan. Okey, antara berikut yang manakah benar tentang kedudukan pasar raya? Siapa yang rasa dia dapat jawapan dia ni? A, bearing 50 dari rumah Syed. Betul tak? Bearing 50. Ni saya paling takut sebab ramai yang saya risau takut tak kuasai bagaimana cara nak mengukur bearing. Okey, kalau siapa yang rasa dia dapat kuasai dengan baik, boleh tak tolong respon? Untuk soalan yang keempat ni, apa jawapan dia? Semua senyap je ni, tak berani ke apa ni? Tak ada siapa yang rasa dia dapat jawab dengan betul ke? Tak. Tak dapat. Maknanya kalau ramai yang tak senyap ni saya andaikan maknanya masih tak dapat kuasai bearing Okey, nanti tolong ingatkan saya balik. Kita mungkin akan buat satu sesi kelas untuk bagaimana mengukur bearing saja. Okey, sebab soalan bearing ni soalan asas dekat dalam geografi. Sebab dalam geografi kita nak tentukan kedudukan adalah semua berpandukan bearing. Yang mana sebelum ni dalam tingkatan 3 kita ada belajar bearing sukuan. Okay, khas untuk tingkatan 1 awak hanya akan belajar bearing sudutan sahaja. Bearing sudutan ni paling senang sebenarnya berpandukan bearing sukuan. Kalau awak tak dapat kuasai dengan baik, saya risau untuk tingkatan 2, tingkatan 3 nanti awak akan bermasalah untuk jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan bearing untuk tingkatan, untuk sesi pembelajaran yang seterusnya. Ini memerlukan anda ada kemahiran mastery. Kemahiran mastery ini merujuk kepada kemahiran awak kena kuasai sesuatu terlebih dahulu, lepas tu baru boleh melangkau ke tajuk yang seterusnya. Kalau awak tak boleh nak ukur bearing dengan baik, nanti untuk tajuk-tajuk yang berikutnya nanti akan bermasalah sedikit. Okey, tapi jangan risau, benda ni cukup senang je. Cuma mungkin waktu ni awak masih lagi tak berapa nak kuasai lagi. Okey, jadi untuk soalan yang keempat ini, jawapan dia adalah bearing 220 darjah dari rumah Syed. Okey, nanti saya akan tunjuk baliklah. Kita akan terus skip soalan ni sebab kita ada 40 soalan, saya takut tak sempat untuk tempoh 1 jam. Okey, kita tengok soalan yang kelima. Okey, soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah. Titik X. Siapa nak cuba jawab? Titik rujukan kiri, kanan, hadapan dan belakang. X merujuk kepada Kedudukan relatif. Okey, soalan ni bagus. Terima kasih kepada yang respon. Saya tak tahu siapa yang respon tadi. Okey, ini soalan yang kelima ini merujuk kepada kedudukan relatif. Okey, soalan 5 jawapan dia C. Okey, soalan yang keenam. Apakah kegunaan garisan latitude dan juga longitude? Berpandukan daripada saya makan jawapan ni, ada juga yang saya lihat masih lagi ada yang salah untuk soalan ni. Okey, siapa nak respon? Apakah kegunaan garisan latitude dan juga longitude? Najmi Kuaide, saya tak nampak. Okey, saya nak tanya, yang lain-lain boleh nampak ke? Saya risau pula, tiba-tiba ada yang respon tak nampak ni. Boleh. Boleh? Okey, Najmi minta tolong pinkan saya punya paparan. Awak jangan pin kawan awak punya paparan. Okey, kalau awak pinkan kawan awak punya paparan saya memang tak akan keluar. Okey, tolong tengok paparan saya, pinkan paparan saya Okey, kita balik kepada soalan yang ke-6. Apakah kegunaan garisan latitude dan juga longitude? Okey, soalan yang ke-6 ni jawapan dia D. Macam tenggelam-tenggelam je. Okey, jawapan dia ialah D. Menentukan kedudukan. Okey, bagus Rafiq. Okey, menentukan kedudukan sesuatu tempat pada globe. Itu tujuan dia. Kita gunakan garisan latitude dan juga longitude. Okey, kita lihat kepada soalan yang ke-7.
Yang ni pun ramai yang silap ni. Saya tak pasti ni. Kita bincang kita tengok pilihan jawapan. Okey, soalan yang ketujuh di antara berikut yang manakah benar? Okey, yang betul. Tentang garisan tarikh antarabangsa ataupun GTA. Berdasarkan soalan ni, saya dapat lihat ramai yang keliru dengan GMP. Okey, ramai yang keliru dengan GMP yang mana pilihan 1, 2, 3 dan 4 ini. Okey, kita tengok kepada soalan pilihan 1. Memisahkan timur dan barat bumi. Okey. Siapa yang jawab soalan nombor 7 ni? Pilihan jawapan Roman 1 ni, nombor 1 tu betul. Sila angkat tangan, raise your hand, tekan butang raise your hand tu. Saya nak tengok. Ada tak yang jawab jawapan Roman 1 tu? Nombor 1 ada tak? Muhaimin kata lupa. Okey, tak apa. Kalau lupa, tapi yang saya ingat lah sepanjang yang penandaan tu ada hampir lebih kurang separuh. Separuh yang pilih memisahkan timur dan barat. Okey, Amir Aziz Zakuan pun jawab yang tu Okey, sebenarnya pilihan untuk memisahkan timur dan barat bumi ini merujuk kepada garisan meridian pangkal. Okey, dia bukan garisan tarikh antarabangsa. Okey, jadi nombor 7 ni apa pilihan jawapan dia? Okey, nombor 1 tu dah salah. Okey, jadi pilihan 1 salah. A dan juga B jawapan dia salah. Okey, kita lihat terletak pada 66 1/2 darjah selatan. Okey, penyataan yang nombor 4 itu merujuk kepada apa? Terletak pada 66 1/2 darjah selatan. Ini merujuk kepada apa ni? Ada kaitan tak? Tak ada. Langsung tak ada kaitan dengan garisan tarikh antara bangsa. Siapa ingat? Ini merujuk kepada apa ni? Dia ada 5 garisan utama. Siapa ingat? Dia merujuk kepada garisan Shuttle. Garisan Antarabangsa. ASKJ. Asja. Tanya je. Okey. 66 1/2 S paling bawah iaitu A. Jawapan selamat dia bawah garisan khatulistiwa. Itu jawapan selamat tu. Okey, jawapan dia sebenarnya apa tu? Merujuk kepada garisan Antartika. Okey, tak ada kaitan. Garisan Sartan. Mana pula datang garisan Sartan tu. Okey. Jadi pilihan jawapan yang betul untuk soalan yang ketujuh ni adalah 2 dan 3. Terletak pada 180 darjah timur barat dan juga memisahkan tarikh dan juga waktu di bumi. Okay, selepas je kita mengelilingi kawasan tu, melintas saja garisan Greenwich ataupun tarikh antarabangsa tu, kita akan berubah. Okay, kita akan berubah dia punya tarikh dan juga waktu. Masuk saja jam 12.00, okey, kawasan yang berada di sebelah timur terus akan bertukar tarikh pada hari yang berikutnya. Okey, boleh faham Jadi kita tengok kepada soalan yang ke-8. Okey, yang ni saya percaya ramai yang berjaya jawab dengan baik. Alhamdulillah. Maksudnya kemahiran. Najmi Kuaide masih tak nampak. Macam mana nak buat ni? Cuba duduk tempat terang sikit Najmi. Ke awak open ML tu. Cuba check balik Okey. Soalan yang ke-8 ni berkaitan dengan kedudukan berpandukan longitude dan juga latitude. Okey, kita tengok kepada soalan yang ke-8 berdasarkan globe. Okey. Kombinasi manakah yang betul? Siapa nak respon? Najmi ni ngelak ni. Dia kata saja tak nampak tu. Dia takut saya tanya suruh jawab ni. Kalau suruh Najmi jawab ni, minta maaf cikgu saya tak nampak lah paparan tu. Betul tak Nofal? Kantoi Najmi. Kan? Okey. Muhaimin kata kantoi. Dia dengar dan dia nampak. Muhaimin boleh tak tolong jawab soalan nombor 8? Farish dah left lah. Takut kena jawab soalan. Okey Muhaimin silakan.
kedudukan X, W, X, Y dan juga Z. Yang mana satukah betul? Kamu Aimin pun dah left juga. Belum lagi kan? Kalau ikut kehadiran ni ramai dah ni. Kehadiran ni ramai. Dah hampir dekat 40 orang. Boleh respon? Mana-mana yang nak respon, cuba respon. Silakan. Ulfah Zairah nampak khusyuk. Boleh? Kalau nak cuba jawab. Iman Najwa kata jawapan dia C. Okey. Ada jawapan lain? Syahid pun kata C. 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 Ini nak tunggu kawan kita tadi. Dah, senyap terus. Oh, C juga. Pandai Muhammad. Okey. Jawapan untuk yang ni C. Okey, Aimun ni A. A tu tak tepat Okey, jadi saya berharap semua dapat jawab dengan baik lah. Okey, untuk kedudukan ni, nanti kalau ada yang masih lagi kurang menguasai, ambil masa, kita akan cuba belajar balik Okey, satu tadi iaitu bearing dan juga yang kedua ni berkaitan dengan kedudukan. Okey, jawapan untuk soalan yang ke-8 ini ialah C, iaitu kedudukan Y pada kedudukan 48 darjah utara, 62 darjah ke arah barat. Okey, itu jawapan untuk soalan yang ke-8. Okey, masa macam tak cukup ni, kita cuba cepat sikit Okey, kita tengok soalan yang ke-9. Apakah yang dimasukkan dengan peta lakar? Okey, peta lakar merujuk kepada gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Okey, ada tak yang jawab D, Dodol? Okey, untuk jawapan yang D ni pun agak perangkap jawapan ni yang juga agak perangkap. Sebab apa? Dia lebih meminta menarik perhatian kita sebab kebiasaannya lah, kebiasaannya. Ini saya bagi tahu, jangan jadikan satu ajaran Jangan jadikan satu ajaran. Kebiasaannya untuk soalan peperiksaan, biasanya pilihan jawapan yang paling panjang tu. Okey, untuk jawapan yang panjang ni, biasanya itu adalah jawapan untuk peperiksaan. Tapi bukan untuk kali ni Okey, jawapan untuk yang nombor 9 ni ialah A. Okey, soalan yang ke-10. Apakah yang digunakan untuk menggantikan ciri sebenar di atas peta lakar? Peta lakar kita belajar itu. Apakah yang kita gunakan untuk menggantikan peta lakar? Siapa boleh bagi jawapan? Soalan yang ke-10, apa jawapan dia? Simbol. Okey, bagus. Jawapan dia A. Oh, dia siap bagi Ahmad Aminuddin. Lama, panjang betul jawapan dia Okey, jadi 10 A iaitu simbol. Simbol kita gunakan untuk menggantikan ciri sebenar. Okey, tahniah. Okey, kita tengok kepada soalan yang ke-11. Di antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri semula jadi bagi pandang darat fizikal? Okey, yang ini saya tertarik. Sebab dekat dalam waktu peperiksaan, ada pelajar yang tanya saya, cikgu, soalan nombor 11 ni, dia tak ada gambar rajah. Okey, soalan nombor 11 tak ada kaitan dengan gambar rajah. Kenapa? Sebab berdasarkan pernyataan tu, kita dah jelas benda tu merujuk kepada simbol apa. Okey, kita tengok satu persatu. Soalan dia minta apa? Pandang darat fizikal. Apa dia pandang darat fizikal? Pandang darat fizikal merujuk kepada ciri-ciri semula jadi. Okey, dah ada jawab dah. Okey, jadi jawapan untuk soalan yang ke-11, bentuk muka bumi dan juga tumbuh-tumbuhan semula jadi D. Itu adalah merujuk kepada pernyataan bagi pandang darat fizikal. Okey, bagus. Soalan yang ke-12. Di antara berikut yang manakah merupakan langkah yang pertama semasa melukis peta lakar? D. Juga jawapan dia D. Kena tulis dulu tajuk dan juga lukis pemidang. Sekarang tahu-tahu tiba-tiba je ada simbol. Macam mana pula tiba-tiba terus ada simbol kan? Ni ada banyak sikit typo dekat jawab soalan peperiksaan ni. Soalan ni disediakan oleh cikgu lain. Saya tak boleh nak edit dah. Okey, jadi terpaksalah sediakan apa yang ada je. Yang typo tu pejam mata je lah
Okey, Yasmin kata lapar pula. Dah makan belum ni masing-masing ni? Okey. Kita tengok kepada soalan yang ke-13. Okey, pernyataan yang manakah benar tentang Malaysia? Cikgu, Malaysia terdiri daripada 14 buah negeri. Betul atau salah? Salah. Wah, confident dia salah. Kenapa tu? Dah senyap lah. Kenapa kata soalan satu tu salah? Sebab 3 lagi tu wilayah. 3 lagi tu wilayah. Okey, setiap negeri mempunyai ibu negeri. Betul ke tidak? Betul. Betul. Okey, Sabah dan Sarawak terletak di Pulau Borneo. Mana pula datang Pulau Borneo? Betul. Sabah Sarawak terletak di Kalimantan. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey. Rafi dah risau dah. Aik dia dah. Okey. Sabah dan Sarawak betul terletak di Pulau Borneo. Perlis ialah wilayah persekutuan di Malaysia. Salah. Okey, jadi pilihan jawapan dia 2 dan 3 iaitu C. Okey, soalan yang ke-14. Kombinasi yang manakah benar tentang negeri dan ibu negeri? Okey, 14A, Pahang, ibu negerinya Kuantan. B, Sarawak, Kota Kinabalu. C, Sabah, Kuching. D, Pulau Pinang, Kanga. Faham. Okey. Tahniah semua. Okey, jawapan dia A. Okey, iaitu Kuantan, Pahang. Bagus. Semua dapat jawab dengan baik. Okey, kita tengok kepada soalan 15. Negeri manakah yang bersepadan dengan Thailand? Ni saya cukup risau ni. Kalau kedudukan negeri ni dia tak berapa nak kuasai. Yang mana satu negeri yang sepadan dengan Thailand? Perlis. 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 Indra? Oka. Siapa tahu? Indra Loka. Ya Allah. Indra Kayangan. Siapa dapat jawab dengan tepat, saya bagi hadiah nanti. Kayangan. Korang ni ramai sangat. Banyak sangat kayangan ni. Golongan kayangan semua ni. Golongan Bahrain. Siapa yang jawab tadi? Naufal. Okey. Perlis Darul Sunnah. Bukan lagi. Kita dah tak guna dah Perlis Indra Kayangan. Okey, nanti ingatkan saya ya. Okey, semua tahu Okey, Indra, Perlis Darul Sunnah. Dah saya pun nak tersasul juga dah. Okey, kita tengok kepada soalan yang ke-16. Y dalam rajah di atas dikaitkan dengan apa benda ni? Golak Muhaimin. Putrajaya. Okey, merujuk kepada C, Putrajaya. Baik. Kalau ada yang silap ni, saya suruh dia balik sekolah rendah balik. Teruk sangat ni kalau salah ni. Okey, soalan yang ke-17. Okey, pernyataan berikut adalah sistem fizikal bumi. X merujuk kepada C. Biosfera. Okey, tepat sekali, iaitu biosfera. Okey, tahniah semua dapat jawab dengan baik. Okey, kita lihat kepada soalan yang ke-18. Maklumat di bawah dapat dikaitkan dengan lapisan. Okey, pernyataan yang diberi, lapisan yang paling dalam mengalami suhu yang sangat tinggi. Apa jawapan dia? Teras dalam. Okey, bagus. Jawapan dia iaitu teras dalam. Okey, tahniah semua. Okey, bagus. Semua jawab dengan baik. Okey, soalan yang ke-19. Namakan benua yang bertanda B2. Benua Afrika. Afrika. Benua Afrika. Betul Dia Betul. bukan Afrika, bukan Amerika Selatan ke ni? Amerika Selatan. Bukan. Amerika Selatan ni Selatan di sebelah. sebelah yang mana tu? Kedudukan simbol mana? B1. Okey, bagus. Dia pada kedudukan B1. Okey, yang sekarang ni, tengah bola sekarang ni berada pada kedudukan mana ni? Benua mana yang tengah sukan sekarang ni? B4, mana pula datang B4 tu? Tak tengok Okey, bola. ya Allah, Brazil.
Mana pula datang Europe, Brazil tu? Europe. Orang tengah Europe. Ya Allah. Tiba-tiba pula Brazil dia masuk dalam Europe. Tak dia. Brazil duduk kat B2. Okay? Jangan tertukar minat Liverpool, minat Manchester United, minat Arsenal, tiba-tiba tak tahu tu benua mana. Malu nanti kan. Okay? Kita tengok kepada soalan yang ke-20. Okey, di antara fenomena alam yang berikut, mau tak tengok bola. Kesian Okey, saya nak tanya lah. Ini bukan nak ajar Saya nak tanya. Siapa sini tahu guna TV Android? Ada tak yang pakai TV Android? Saya ke? Tak, saya pun nak lupa. Dekat dalam handset lah, handset masing-masing. Oh, tak tahu. Okey, tak tahu tak apa. Saya tak nak cerita. Kan bahaya. Okey, tak apa. Abaikan. Okey. Jangan cari Rafiq jangan search. Dia sama macam kita itu. Jangan tanya. Okey. Kita tengok kepada soalan yang ke-20 itu. Saya ada je TV. Okey, Syamimi jangan cerita dekat Najmi sebaik dia dah left. Okey, alhamdulillah. Okey, soalan 20. Soalan 20, di antara fenomena alam yang berikut yang manakah kesan pergerakan kerak bumi? Yang mana fenomena alam disebabkan oleh kesan pergerakan kerak bumi? Apa tu cikgu? Okey, nanti kita PM tepi Okey. TV Apple ada tak? TV Android, ya betul, Smart TV ada. Ataupun siapa yang pakai Android pada telefon pun boleh install benda tu. Okey, tapi kita kena langgan lah. Yang ni nanti cerita kemudian. Tak nak cerita yang ni. Benda tu tak baik. Okey. Samsung Smart Fridge. Okey. Oh, Rafi ni kira okey lah. Maknanya kalau nak tengok dalam tu ada air apa, nak tengok makan apa, ketuk je peti saya punya lagi ganas. Sepak air peti tu terus keluar apa benda yang saya nak makan kan. Tu lagi power Okey. Kita sambung balik pada soalan 20 ni. Siapa nak jawab? Apa pilihan jawapan? Kesan pergerakan kerak bumi. Ada yang nak jawab? Nia nak jawab? Ahmad Daniel kata D. Okey, ada pilihan jawapan yang lain. D. Cikgu. D. Okey, jawapan dia D. Okay. Pilihan jawapan dia adalah 3 dan 4. Okey, kesan yang berlaku pergerakan kerak bumi akan mencetuskan gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Okey. Okey, baik. Tanya. Soalan ke-21. Okey, soalan 21. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan lapisan tanah dan juga banjaran. Benda ni terletak di mana ni? Pada kedudukan struktur bumi, tanah dan juga banjaran terletak di mana? Litosfera. Kita ada 4. Litosfera. Kerak bumi, kita ada teras luar, teras dalam, kita ada mantel. Jadi tanah dan juga banjaran ni dia terletak di mana? Litosfera. Di litosfera, iaitu merujuk juga kepada kerak bumi. Benda yang sama je. Okey. Ramai tak berani nak jawab tadi tu. Okey, kita dengar soalan yang ke-22. Muhammad dah cakap dulu Okey, saya tak dengar dia. Okey, terima kasih Muhammad. Okey, soalan yang ke-22. Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan kejadian berlakunya pembentukan ombak gergasi. Ni saya dah share dekat semua kelas yang saya ajar. Kalau tak dapat jawab salah lagi soalan ni, saya tak tahulah ni. Okey, berlaku akibat pergerakan pelat dasar laut. Merujuk kepada apa? Tsunami. Berlaku ombak. Apa dia? Kalau ombak tak ada benda lain. Tsunami. Akan menyebabkan berlakunya tsunami. Bagus. Okey. Tsunami tu yang mana tu? Yang datangnya arus ombak datang daripada arah laut. Itu tsunami.
bagaimana dia boleh berlaku tsunami ni? Siapa boleh cerita? Macam mana dia boleh berlaku tsunami ni? Siapa ingat lagi? Hari tu kita dah tonton video dekat dalam kelas hari tu. Okay, tsunami berlaku apabila ombak besar macam paus, tapi lagi besar. Dia tak ada besar macam paus lah ni, memang besar. Okay, boleh datang lebih kurang hampir mencecah lebih daripada 3 meter. Itu menunjukkan ketinggian yang cukup tinggi. Maksudnya lebih kurang ketinggian, kalau bangunan ni lebih kurang dalam satu tingkat bangunan. Okay, ketinggian ombak yang datang. Jadi dengan ketinggian yang macam tu, dia punya kuasa dia cukup kuat lah. Okay, your mobile jadi kabur lah. Okay, tak apa, nanti saya cuba upload balik lah. InsyaAllah saya akan cuba upload balik dekat YouTube. Boleh sama-sama kita tengok balik lah kalau mana ada yang terlepas. Okay, kita tengok kepada soalan yang ke-23. Okay, di antara berikut pernyataan manakah yang benar mengenai kompas? Jarum kompas boleh berputar 180 darjah. Maimin, kita dah masuk soalan yang ke-23. Okay, jarum kompas boleh berputar 180 darjah. Okay, pilihan jawapan tu benar ataupun tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa bukan? Kenapa tak benar? Sebab kompas berputar 360 darjah. Okey, kita tengok pilihan yang kedua. Jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah utara. Betul atau salah? Betul. Betul, bagus. Soalan yang ketiga, digunakan untuk menentukan arah sesuatu tempat. Betul atau salah? Oh, pilihan jawapan saya ni tertutup. Minta maaf ada terletak shape putih ni, dia tertutup pilihan jawapan tu. Okey, pilihan jawapan yang B 1 dan 4, pilihan jawapan D 3 dan 4. Okey, di sini pilihan jawapan yang benar ialah 2 dan 3, iaitu C. Okey, nombor 23 jawapan dia C. Okey, kita tengok kepada soalan yang ke-24. Maklumat berikut mengenai arah tenggara dan juga barat daya. Sekali lagi terpadam pula. Saya terlupa pula ni, terlepas pandang. Okay, minta maaf, terlepas pandang. Tertutup dia punya pilihan jawapan ni. Okay, merujuk kepada apa ni? Siapa Arah nak mata angin perantaraan. Arah mata angin perantaraan. Di sini pilihan jawapan yang betul dia ialah, kejap saya semak, nombor 24. Pilihan jawapan dia D. Okay, jadi arah mata angin perantaraan tu duduk pada pilihan jawapan yang D. Okey, nanti saya perbaiki balik lah. Okey, kita tengok kepada soalan yang ke-25. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan satu garisan latitude. Siapa ingat garisan latitude merujuk kepada garisan apa? Melintang. Garisan bayangan pada permukaan bumi yang kita bayangkan secara melintang. Okey. Nilai latitude 0 merupakan latitude yang terpanjang. Merujuk kepada garisan Khatulistiwa. Okey, baik. Garisan khatulistiwa. Kalau ada yang salah ni saya risau ni. Dia tak yang salah, nanti kita semak balik jawapan. Okey, soalan yang ke-26. Di antara berikut yang manakah benar mengenai longitude kosong? Longitude. Kalau soalan 25 dia tanya latitude. Okey, soalan 26 dia tanya yang benar mengenai longitude. Longitude merujuk kepada garisan bayangan yang dilukis secara menegak. Siapa boleh bagi tahu apa pilihan jawapan dia? 2 dan 3. Tak ada siapa berani nak jawab. Ada seorang je. 2 dan 3.
Nombor 26. Siapa nak cuba jawab lagi? 26. Ramai tak berani jawab ni. Seorang je yang berani jawab. Mana tadi? Yang ramai-ramai tadi. Okey, Faik kata C. Saya. Okey. Wazan Afina kata C. Okey, betul. Okey. Betul soalan 26. Jawapan dia C, iaitu 2 dan 3. Okey, kedudukan longitude merujuk kepada garisan meridian pangkal dan juga garisan meridian Greenwich. Okey, bagus. Tadi ada saya tersilap sebut garisan meridian Greenwich ni pada soalan nombor berapa nanti cuba semak balik saya terlepas cakap tadi. Okey. Kita tengok kepada soalan yang ke-27. Apakah keperluan utama petunjuk dalam sesebuah peta lakar? Apa keperluan utama dia? Siapa tahu? Nombor Memberi maksud simbol ciri dalam peta lakar. Okey, bagus. Memberi maksud simbol ciri dalam sesuatu peta lakar. Okey, bagus. Tanya. Okey, 28. Soalan yang ke-28. Apakah jenis simbol yang digunakan untuk mewakili jalan raya di atas peta lakar? Yang mana satu ni? Simbol garisan C. Okey, nombor 28. Baik, jawapan dia simbol garisan. Nak tanya, selain daripada jalan raya, siapa boleh bagi contoh, beberapa lagi contoh simbol garisan? Sungai. Lagi? Jambatan. Jambatan. Lagi? Siapa yang respon yang bersuara ni saya tak tahu siapa tadi. Yang muslimat siapa yang respon tadi? Farzana. Fazana. Okey, terima kasih Fazana. Okey, bagus. Okey, jadi kita terus balik kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-29. Antara berikut objek manakah ditunjukkan dalam peta lakar sebagai singkatan perkataan? Okey, dalam banyak-banyak ni yang mana satu boleh kita tukar kepada singkatan? Tokong. Tokong boleh ke kita nak tukar singkatan? Jadi apa? TKG. Tak boleh. Benteng. Kita gunakan simbol objek. Hospital. Boleh. Kita gunakan singkatan HOSP. Lepas tu kena ada apa? Titik. Bagus. Okey. Wajib kena ada titik. Tak boleh tak ada titik. Okay, sebab itu bukan satu perkataan penuh. Itu adalah singkatan. Kita wajib kena gunakan titik. Okey, dan pilihan B tu tidak tepat. Okey. Kelapa sawit kita gunakan simbol apa? Kawasan. Simbol kawasan. Bagus. Okey. Kita lihat kepada soalan 30. Di antara berikut yang manakah merupakan simbol pandang darat budaya? Ini pun satu lagi. Cikgu tak ada peta, tak ada petunjuk, tak ada kaitan, tak ada petunjuk pun masih lagi boleh jawab dengan baik. Okey. Apa jawapan bagi soalan 30? Ciri pandang darat budaya. Yang ada dekat dalam ni iaitu pilihan satu dan juga dua. Bagus. Benteng dan juga jalan raya. Sungai dan paya air masin ni kedua-duanya ciri fizikal. Okay, soalan yang ke-31. Antara berikut yang manakah menerangkan kedudukan Malaysia? Benua Asia. Benua Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Benua Asia Tenggara. Kita belajar tajuk tajuk bumi hari tu. Kita ada berapa benua? Benua Asia. Ya. Kita ada berapa benua hari tu? 7. Siapa boleh nyatakan? Arktik. Arktik lagi. Eropah. Eropah. Asia.
Afrika. Asia, Afrika, baik. Lagi? Australia. Australia, okey. Amerika Lagi? Selatan. Amerika Selatan dan juga Amerika Utara. Okey, ada tak benua Asia Tenggara? Tak ada. Tidak ada. Yang ada hanya Asia Tenggara. Ni yang ramai salah jawab ni. Awak jangan keliru kita berada pada kedudukan Asia Tenggara. Asia Tenggara bukan benua. Benua ni kena faham balik apa yang dimasukkan dengan benua. Benua merujuk kepada satu daratan yang begitu besar. Okey, jadi kalau kita nak kata Asia Tenggara ni, Singapura pulau, Filipina pulau, kita Malaysia juga ada berbentuk kepulauan. Kita tak boleh panggil dia sebagai benua Asia Tenggara. Kita hanya kedudukan kita berada pada kedudukan Asia Tenggara di benua Asia. Kena faham Kedudukan Malaysia berada pada kedudukan Asia Tenggara di benua Asia. Jelas Ini ramai juga yang salah jawab ni. Ini soalan ni sebenarnya soalan nak bagi markah senang je ni tapi ramai yang jadi keliru. Sebab mungkin dia kata senang ni tiba-tiba salah kan. Okey, soalan yang ke-32. Di antara berikut yang manakah merujuk kepada wilayah persekutuan di Malaysia? Pilihan jawapan yang ada adalah Perlis, Sarawak, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur. D. Putrajaya dan Kuala Lumpur. Okey, tahniah semua. Iaitu Putrajaya dan juga Kuala Lumpur. Iaitu D. Okey, soalan yang ke-33. Di antara berikut, bandar manakah yang berfungsi sebagai ibu negeri? Kulim terletak di mana? Siapa nak jawab? Kulim terletak di mana? Awak tak abang awal-awal Kalau Kedah. Kulim di Kedah. Abang cek beritahu Kulim letak di Kedah. Shah Alam? Selangor. Selangor. Ibu negeri tak? Bukan. Oh, bukan Bukan. Okey. Ya. Okey. Kota Baru. Ya. Kelantan. Terletak di Kelantan. Dia perlahan je. Ya ke ibu negeri tu? Semua dah tak berani. Okey, pilihan yang keempat. Batu West. Terletak di mana? Batu West terletak di mana? Dah senang semua ni. Pening. Orang Penang dah jawab tu. Syakir jawab Penang jago. Okey, betul. Jawapan dia terletak di Penang. Tapi Batu West adakah ibu negeri bagi Pulau Pinang? Bukan. Bukan. Habis tu apa? Bukan. Georgetown. Lepas tu? Iaitu Georgetown. Batu West ni apa? Batu ni terletak dekat apa benda ni? Muhaimin borak gambar apa ni? Nanti tengok. Batu juga terletak di Pulau Pinang tapi dia bukan ibu negeri. Jadi jawapan pilihan dia ialah 2 dan juga 3. Okey, Shah Alam dan juga Kota Baru. Okey. Selesai Soalan 34. Apakah fungsi utama bagi ibu negeri Sabah? D. Siapa nak respon? Ya? B. Pusat pelabuhan. Bola. Oh, pusat pelabuhan. Ada lagi? Pelabuhan. Fungsi sesebuah utama ibu negeri bukan adalah pusat pentadbiran kerajaan negeri. Pergilah negeri mana-mana, semua ibu negeri berfungsi sebagai pusat pentadbir kerajaan negeri. Tak kisahlah
walaupun kedudukan saya faham, mungkin ada yang pernah pergi ke Sabah. Dia kata, cikgu saya pergi Sabah, turun je Kota Kinabalu, jumpa-jumpa tu ada pelabuhan. Sebab bandar dia dekat tepi pelabuhan. Betul, memang betul. Tapi semua fungsi dia adalah untuk pentadbiran kerajaan persekutuan. Oh, ramai yang salah ada juga yang jawab pusat pertanian ni. Saya tak pasti dah ni. Mungkin soalan ni dia tembak lah kot. Ramai pula ni, sedih macam ni Fazana tak apa, baru satu je kot salah. Okey, kita tengok soalan yang sebaik Mia mengaku kan. Okey, kita tengok soalan yang ke-35. Soalan 35. Apakah fungsi atmosfera kepada manusia? Ini kalau salah juga saya tak tahulah, sia-sia je hidup 13 tahun ni. B. Apa fungsi dia? B. Cikgu dah boleh nampak rupa-rupanya kena update. Kau update ML je. Google Chrome tak update, parah lah Najmi. Okey, 35. Apakah fungsi atmosfera kepada manusia? Membekalkan udara dan juga gas, iaitu B. Okey, 36. Maklumat berikut berkaitan dengan satu lapisan struktur bumi. Lapisan paling keras dan juga pejal terletak daripada ada juga kata yang tak nak jugalah sebut silika aluminium dan juga silika magnesium, Cl dan juga Cma. Apakah lapisan struktur bumi tersebut? Kerak bumi. Kerak bumi. Kerak bumi. Okey, bagus. Iaitu kerak bumi. Oh, tahu lah tu, korang ingat jangan sebut Okey, kita tengok soalan yang ke-37. Di antara berikut, proses yang manakah menyebabkan berlakunya pergerakan kerak bumi ataupun plat? Ini confirm ramai salah Sebab apa salah? Sebab semua senyap. Cuba respon sikit, saya nak tahu. Proses gelinciran. Proses gelinciran. Okey, lagi? Pertembungan. Ini main sekat jarang ni. Tengok ramai main hentam kan. Awak jangan soalan berkaitan bumi ni, terutama kerak bumi, lepas tu yang pergerakan plat tektonik, gunung lipat, gunung bongkah, berlaku gelinciran dan juga pencapahan ni. Soalan-soalan ni memang familiar keluar. Jadi nak tak nak awak memang kena kuasai tajuk ni baik-baik. Ni sebab soalan ni keluar ni tak banyak ni kalau fokus memang untuk bab 5 je memang ramai ke laut ni. Ke laut dalam semua pergi ni. Okey, soalan 37 ni. Pilihan jawapan dia ialah satu, proses pertembungan. Yang kedua, proses pencapaian. Itulah yang akan menyebabkan pergerakan kerak bumi. Jawapan dia A. Boleh Okey, nanti rujuk balik buku teks. Tengok balik. Saya tak ingat buku surat mana. Fazana kata salah lagi kan. Okey, soalan yang ke-38. Dia dah nak habis soalan tu, dia dah banyak salah tu. Bagaimanakah pembentukan gunung lipat berlaku? Bagaimana pertemuan gunung lipat berlaku? Siapa nak respon? Najmi. Najmi kata dah nampak, dah update. Soalan 38, sila jawab. Najmi jangan gelak Najmi, awak dah update lah tu. Mana Najmi ni? Dah dia kata kena restart pula ni. Ni banyak ni dia punya alasan ni kan. Okey, so apa dia? Apa jawapan 38? 38 jawapan dia pergerakan dan juga pertembungan pelat bumi. Pisang semuanya. Ambil. Soalan tu B kalau tak silap. Betul jawapan dia B untuk bola. Okey, Fazana kata tembak je tu tiba-tiba betul kan. Okey, soalan 39. Apakah yang terbentuk
semasa letusan gunung berapi berlaku. Wah, ni kalau keluar batu saya tak tahu dah ni. Apa dia yang terbentuk? Iaitu magma. Tiba-tiba keluar gas oksigen, ramai pergi tadah kat situ kan. Pergi jom kita ramai-ramai tadah oksigen keluar itu. Okey, soalan 39 jawapan dia tak lain tak bukan iaitu C. Okey, soalan yang ke-40 dan soalan terakhir untuk objektif kita hari ini. Okey, apakah yang berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertemuan dan juga himpitan antara plat? Gunung berapi. Siapa nak jawab? Gunung berapi. Gempa bumi. Bumi. Jawapannya gempa bumi. Bagus, okey. Jadi soalan untuk yang terakhir jawapan dia iaitu gempa bumi. Okey, saya nak tanya rata-rata yang dah jawab soalan periksa itu. Soalan ni senang ke susah? Yang antara senang dan susah. Boleh lah. Antara senang dan susah. Boleh lah, susah sikit lah. Boleh lah. Boleh lah kan. Okey. Gitu-gitu lah. Nanti kita tengok hasil yang macam mana. Senang. Tahniah dulu. Saya nak ucap tahniah dulu. Sebab ada juga beberapa pelajar yang dapat jawab dengan cemerlang. Okay, dapat 90 lebih. Dan ada juga yang dapat bawah daripada 50. Ni yang saya risau ni. Yang dapat 50 tu dari kelas saya lah tu. Ni kelas yang saya ajar ni kan, 3 kelas ni. Nak kena tengok balik apa yang berlaku. Dia sukar nak faham apa yang saya ajar sebelum ni ke. Nanti kita kena tengok balik di mana silapnya. Okey. Saya nak pesan di sini untuk lain kali Untuk lain kali kalau awak baca arahan soalan, tengok sampai habis. Spoiler lah nama yang dapat 90. Simpan. Kita simpan minggu depan. Okay, kita simpan minggu depan. Saya bagi hint je lah Bagi hint Kelas mana? Siapa selalu tengok YouTube channel saya? Saya. Siapa tu? Oh, Mia Rizal. Muaimin Dan buka kan? Tak ada YouTube. Tengoklah YouTube. Tapi tengok YouTube saya dah lah. Jangan tengok benda lain. Agak-agak ke cikgu bila cikgu habis tanda paper. Saya boleh je nak habiskan tanda paper. Tapi saya tak nak. Sebab nanti kan kalau saya dah habis tanda, nanti saya tak ada kerja. Okey. Jadi saya simpan tu. Sebab saya kena tanda 8 kelas Saya kena tanda 8 kelas. Jadi kelas ada 8 kelas saya nak kena tanda. Jadi kena habiskan satu-satu dulu. InsyaAllah lah saya tengok dulu mana kelas yang saya sempat, saya akan nyatalah. Okey. Tak ada kerja baru boleh main game. Betul tu. Ini setakat. Tak sabar Tasnim. Okey. Bagi hint. Kelas mana Tak baik. Dah bagi tahu tak nak bagi tahu kan? Okey. Tak sabar ni. Betul tu Muaimin. Okey, kalau siapa nak tahu, dia kena tahu suara siapa yang digunakan dekat dalam YouTube channel saya tu. Tu yang saya bagi hint. Tuan dia jangan bagi tahu Tuan dia duduk diam-diam. Duduk diam-diam baik-baik. Okey. Tuan dia duduk diam-diam. Jangan bagi tahu. Form 1 je tu. Form 1 je. Siapa yang tengok channel tu dia tahu dah, takkan suara Najmi pula kan. Siapa voice-over YouTube. Kena dengar lah, perhatikan. Dengar baik-baik. Tu dia punya apa? Dia punya clue dia. Itu je. Siapa nak pergi tengok
Video mana satu antara video yang paling-paling baru lah? Ramai ke yang dapat 90? Tak ramai. Sebab untuk dapat A kena dapat 85 dan ke atas. Apa yang paling saya risau sekarang ni sebab ramai yang berada bawah daripada 80. Saya tak boleh nak tolong sebab awak banyak yang salah dekat soalan objektif. Soalan objektif tak boleh nak bantu. Kalau soalan subjektif mungkin boleh bantu dari segi, mungkin kata ada yang boleh bantu dari segi nak bantu perbaiki jawapan. Tapi untuk soalan objektif ni saya minta maaf memang tak boleh nak bantu dah. Okey, yang dapat gagal pun ada. Kena sebat online. Said cakap macam untuk diri sendiri ya Said. Said pun memang nak kena sebat juga ni. Ramai yang tak jawab soalan berpandukan arahan yang diberi. Okay, terutama sekali bila kita minta suruh guna label, dia guna benda lain. Kita tanya, okay, benua A ni merujuk kepada apa? Dia apa ni? Simbol merujuk kepada simbol apa? Dia bagi nama benua Antartika contohnya. Soalan minta tanya label ataupun simbol, bukan tanya nama. Cuba respon. Berapa ramai yang buat macam tu? Tak ingat. Tak ingat. Sebegitu ramai, okay? 80 hingga 84 tu B ke cikgu? Ya, betul. 85 ke atas baru A. Itu untuk sekolah menengah sekolah menengah dia punya grading tinggi. 85 baru ke atas baru A. Harap maklum ya. Okay. Maksudnya untuk semua mata pelajaran macam tu. Tak kira lah pendidikan agama Islam ke, sejarah ke, bahasa Melayu ke. Menengah atas lagi susah. Soalan yang mana je? Soalan apa tu Fazana? Nak dapat 80 pun setengah mati. Okey, tak apa. Anggap je ni adalah percubaan pertama. Sebab saya pasti sebenarnya dia tak fail. Okay? Dia tak fail exam macam ni. Dia kena duduk ramai-ramai dekat dalam kelas. Study group ramai-ramai kan. Belajar last minute. Nak exam tu sempat lagi buka buku. Cikgu kata okay, simpan buku masing-masing. Kita dah nak mulakan exam. Dia buka lagi buku tu. Tapi sebenarnya tak masuk pun dalam kepala. Betul tak? Lepas tu apa yang berlaku bila jawab je, dia dah lupa apa benda yang dia buka tadi. Tu yang banyak berlaku tu. Jadi yang ini kita bersangka baiklah. Maknanya awak dapat jawab peperiksaan ni jujur, amanah, tak tengok buku. Tu Allah alam lah. Saya anggap semua buat dengan baik lah. Tak adalah saya kata nak tuduh ada yang buka yang buka buku ke apa ke. Tu semua awak tanggung sendirilah. Okey, baca buku sebelum tidur. Ada yang buka tidur. Oh, yang suara selamat datang. Ya, betul lah tu. Nanti carilah tuan dia tolong jangan cerita siapa-siapa. Diam-diam je. Kalau tidak saya potong markah tu nanti. Okey. Nanti sama-sama cari nama channel. Follow ramai-ramai. Okey. Seorang je ke yang dapat 90? Setakat ni yang baru saya tanda tu daripada berapa belas orang. Baru seorang je yang dapat markah macam tu. Yang lain wallahualam tak habis tanda lagi. Okey. Jadi dah. Tengok je channel tu sudah. Okey. Kita dah habis untuk sesi PDP kita pada hari ni. Okey, kalau ada sebarang soalan nak tanya berkaitan dengan kelas ke, berkaitan dengan apa ke. Okey, hari ni saya dah cuba dah ni. Dah ala-ala streamer dah ni kan. Nanti siapa nak pandai dia. Okey, cikgu nak tahu reviews. Kalau tak ada siapa nak tengok pun kan. Channel pun baru 20 orang yang subscribe. Okey dah tu. Memberi sumbangan kan. Okey. Ada nak tanya soalan apa-apa?
Tak ada cikgu. Sebelum kita tamatkan sesi pembayaran. Ada. Ya, 34. Ya, apa dia? Ada ke tiada tadi? Saya tak dengar. Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita rasanya kita dah boleh stop dah kot untuk hari ni. Sebab nanti kan ada yang tadi, siapa lagi yang tak makan lagi tadi? Saya risaukan nanti kan gastrik lah apa semua. Salahkan saya pula nanti. Wah, dia kata like sekali. Okey, terima kasih Said. Nanti buat giveaway. Boleh lah tu insyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Patutlah saya puasa. Baru nak belanja makan tadi. Dah puasa pula kan. Okey, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan untuk kita akan buat sesi saya makan untuk bahagian B. Bahagian B inilah yang akan saya tekankan sebab ramai sangat yang gagal dapat jawapan. Okey, dapat jawab, bukan dapat jawapan. Dapat jawab dengan baik. Jawab betul, tapi jawab dengan baik. Kita minta label, dia bagi jawapan. Adakah tu? Entahlah, wallahualam. Okay? Kita minta suruh namakan yang label, ada yang dapat label dengan betul. Baik, alhamdulillah lah. Tiba-tiba soalan lain pula yang salah. Okey, tu masing-masing lah tu, semua lah tu. Okey, ada yang betul, ada yang salah. Dia banyak. Ada pro and cons. Ada bahagian soalan satu betul, ada soalan yang dua betul. Semua lain-lain. Okey. Suara lain. Tanta sekolah lain tu kot. Tak apa dah, teka lah masing-masing. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti dulu untuk kelas kita hari ni. InsyaAllah kita jumpa pada minggu yang akan datang. Suara Izzuddin bukan. Izzuddin pun tak bersuara hari ni. Saya pun heran, kenapa senyap hari ni? Izzuddin Suara tak? perempuan. Cikgu. Ada. Bukan suara Izzuddin Isa takut Izzuddin kepek suara Tak ada. Tak ada Okey, bukan gurau je. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu depan. Penuh menjadi tanda tanya. Biarlah dia misteri. Okey, boleh tutup Sekarang tak habis sampai petang, nanti tak habis nanti. Syakir tanya cikgu main ML. ML tu apa Mobile Legend. Mobile Legend. Oh, first time dengar. Najmi selalu tanya ML. Cikgu main ML tak? Saya palau dia. Saya tak balas pun soalan dia. Tanya soalan minggu tengah exam, dia tanya, cikgu main ML ke? Memang saya tak balas lah. Betul tak Najmi? Betul cikgu. Betul, tahu pun. Sampai sudah saya tak jawab. Kau carilah siapa orang ni. Okey dah lah. Dah pukul 3.40 dah dekat. Suara Najmi, betul lah kot. Lebih kurang dah suara Samad datang ke channel Cikgu Nas tu. Okey, sebelum semua keluar. Okey, suka saya nak ingatkan, jangan terlupa untuk isi kehadiran. Okey, pastikan kehadiran tu diisi. 5 minit lagi saya akan tutup. Siapa yang kata tiba-tiba, cikgu saya sebenarnya hadir tadi tapi tak ada kehadiran dekat dalam Google Form, saya anggap tidak hadir. Boleh faham jelas yang semua? Jelas. Okey, terima kasih. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Kata cikgu. Sama. Masuk cikgu. Ya, sama. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Ya, sama-sama. Cikgu. Ya, sama-sama Nafal. Lebih banyak gambar kucing. Sampai
Kenapa ni Rafiq? Banyak sangat kucing ni. Suka sangat lah dia masuk banyak user Kau sampaikan TV kat rumah pun buka juga ke apa ni? Risau pula saya kan mak pun tengok channel apa PDPR anak tu. Dah masing di kucing lah. Pergi lain.